Cukup sampai di sini saja perjalanan cintaku kepadamu. Lelah hati ini, lelah disakiti. Ku coba bertahan, tetap ku tak bisa melupakannya. Saya Reza Rosli sebagai Hazil. Saya Adam Lee sebagai Hazim Wafi. Saya Amelia Henderson melakonkan watak Iris yang diselubungi dengan pelbagai kisah Dalam drama berseri Rindu yang Terindah di TV3. Saya Amy Sofian, pengarah untuk drama Rindu yang Terindah untuk slot Samarinda di TV3. Okey, sebenarnya drama ini berasal daripada novel, adaptasi daripada novel. Asal novel ini bertajuk Derita Terindah yang ditulis oleh Eshan Nuranis, terbitan Alaf 21, tapi telah diubah kepada tajuk yang seakan-akan juga, iaitu Rindu yang Terindah. Acik tengok kan, Angah ni sekejap baik dengan dia, sekejap putus dengan dia. Kalau susah sangat, Angah tinggalkan je lah dia. Angah ni cik. Betul lah. Orang prihatin kat Angah. Sebab Acik tengok dalam hati Angah tu air mata tu lagi. Kau nak sakat Angah kan? Kalau kau nak sakat Angah tak payah. Sebab bulan depan, Angah nak tunang Iris. Hazil ni dia ada mempunyai 3 orang adik-beradik. Hazil, Hazim, Haziq. Dan saya ni seorang yang tegas, panas baran. Tapi saya apa yang penting dalam diri saya ni, saya ada pendirian yang tegas. Maksud saya say no, no. Bila saya tak suka, saya cakap saya tak suka. Dia direct, dia tak ada nak simpan-simpan. Amelia memegang watak Iris dan Iris ni sebenarnya dia seorang yang baik, yang lembut, tapi kadang-kadang dia ada juga sifat jealous tu yang dia susah nak overcome. So sekarang Iris diselubungi dengan pelbagai kisah. Hai, saya Nazrif Nazri memegang watak sebagai Haziq dalam drama Rindu yang Terindah. Haziq adalah anak kedua daripada 3 orang adik-beradik, iaitu Along, Angah dan Acik. So, Haziq ni anak yang kedua lah. So, dia digelarkan sebagai Angah dalam family. Aku haramkan kaki kau datang kat sini lagi. Kau faham cakap aku? Ha? Acik! Ni kenapa kau nak kena marah dia? Ni apa benda ni? Ni apa benda ni? Dia dah bunuh Angah. Dia tak layak datang sini. Apa yang menarik tentang watak Hazim Wafi atau dikenali sebagai Acik, watak Acik dia, which is kita tahu dalam cerita ni dia antagonis. So dia dapat bermain dengan macam-macam, dengan cara percakapan, cara movement semua. So saya rasa saya bebas dalam cerita ni. Okay, so Nadia ni student, nama dia Nadia Wani. Dia student. Dia jenis sayang gila dekat kakak dia. Sampai dia macam sanggup hilang boyfriend dia sebab kakak dia. So cinta dia dengan kakak dia memang rapat lah. Kak, sini jap. Apa? Nadia nak gosip sikit dengan kakak ni. Gosip pasal apa? Nak tahu pasal apa? Dengar dulu. Okey. Kak tahu tak? Ibu tu dah tak sabar sangat nak ada cucu tau. Saudara mara ibu yang lain semua dah ada cucu dah. Kakak je, lambat sangat. Cepatlah sikit. Kalau ada rezeki tak ke mana pun. Memanglah, tapi maksud tu nanti dia bebel. Si Iris ni tak mengandung lah, tak melekat lah susah. Sofian merupakan seorang ahli korporat yang mempunyai 3 orang anak lelaki, iaitu Hazil, Haziq dan Hazim. Isteri dia merupakan Wan Wazlin yang memainkan watak Asmah.
Asma merupakan seorang isteri kepada Sofian. Dia merupakan seorang perempuan yang kuat cemburu, tetapi tegas. Sangat menyayangi anak-anaknya, tetapi terlebih menyayangi anaknya yang nombor 2, iaitu Haziq. Dan tiba-tiba anak kesayangan mereka, iaitu kami panggil dia Anah, meninggal dunia kerana kemalangan. Saya tak sanggup. Saya tak sanggup tengok keadaan dia macam tu. Watak Arman dalam drama ini seorang yang lumpuh, dan walau bagaimanapun dia tidak mahu menyusahkan keluarga, tidak mahu menyusahkan isteri dan anak-anak. Dia mengharapkan bahawa kebahagiaan anak-anak dia lebih penting daripada diri dia sendiri. Watak Razia ni, dia seorang ibu yang penyayang dan tabah. Sebab dia ada 2 anak perempuan yang menghadapi macam-macam dugaan dalam hidup. Suami dia pula kemalangan, lumpuh, jadi dia terpaksa jadi ketua keluarga. Hai, saya Imelda Rosmila. Dalam cerita Rindu yang Terindah ni, saya memegang watak sebagai Khatijah. Khatijah ni seorang janda yang ditinggalkan laki sebab memang sifat dia memang suka membawang, suka menyebuk hal orang, mulut cakap bebek-bebek, bising-bising semua. Tapi sebenarnya hati dia baik. Berat rasa hati untuk pergi jauh darimu, meninggalkanmu setelah kita merasa bahagia. Setelah bertahun rasamu. Bila perasaan ketika membaca sinopsis novel ni, memang saya tertarik sebab dia banyak melibatkan dendam, kemudian kekejaman dan juga konflik rumah tangga serta masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat Sofian dalam watak cerita ni. Semestinya kita kena tahu jalan cerita dia. Kita kena tahu flow cerita dia, macam mana karakter masing-masing. Bukan saja karakter saya perlu tahu. Tapi apa persiapan yang saya buat, semestinya saya membuat research. Simptom-simptom penyakit buah pinggang ni apa? Stage 1 apa? Stage 2, 3, stage 3A, 3B, stage 4, stage 5 ni apa dia punya perubahan dia, apa yang dia pernah, langkah-langkah yang dia perlu buat. So, I banyak baca skrip sebenarnya untuk dapat tahu siapa Iris sebenarnya. Sebab I rasa macam banyak keputusan yang Iris buat, you boleh nampak dari episod pertama hingga ke episod akhir, dia ada macam berubah karakter dia. So, I baca skrip over and over sebab I nak tahu poin mana yang dia berubah, poin apa yang membuatkan dia ambil keputusan ni. Baru balik? Bas ke balik dengan jantan? Naik motor dekat-dekat. Gatal betul. Apa lagi pilihan yang saya ada? Saya tahan kereta, semua kereta tak nak berhenti. Lama saya tunggu tepi jalan. Dahlah duit tak ada, handphone tak ada. Apa yang awak nak saya buat ni? Sebab kau memang layak kena macam tu. Okey, untuk membawa watak Amy ni tidak suka sebab saya pernah membawa watak sebegini. Tetapi yang sukanya adalah untuk bagi penonton percaya yang dia ni adalah antagonis, bagi penonton bencikan Amy Mazwin.
Kalau kita tengok dari segi drama ni secara keseluruhan, yang menariknya dia mempunyai banyak plot yang kita tak boleh yang kita tak jangkakan. Kalau tengok daripada plot Farouk ni memang orang kata amat berat, tetapi dalam masa yang sama kita akan tengok plot-plot lain yang dibawa oleh pelakon-pelakon lain. Saya melakukan watak sebagai Azmisa tapi dipanggil sebagai Nisa sahaja, merupakan jiran kepada Iris yang dilakonkan oleh Emilia Henderson. Nisa ni seorang yang aktif dengan kerja-kerja kebajikan NGO dengan moto 2 mesra masyarakat. Jadi dia seorang yang sangat optimis dan positif orang dia. Tak adalah. Saya ada je dekat rumah. Saya tak keluar mana sangat pun. Suami saya tak suka bila saya bergaul dengan orang lain. Ya. Tapi kan kita ni kan berjiran, takkanlah tak tegur. Kak. Apalah. Ni, akak ni sebelum sibuk jogging macam ni, akak selalu duduk rumah, boring sorang-sorang. Sampailah ada seorang kawan tu ajak akak ikut program-program NGO. Pastinya bulan lepas kita orang pergi Johor, kita orang tolong mangsa banjir kat sana. Kalau ada program macam tu, akak ajak. Ikut nak? Kita tengoklah macam mana, Kak. Sebab program macam ni bagus sangat. Persediaan yang saya lakukan, saya bertanya kepada kawan-kawan, saya bertanya kepada orang-orang yang lebih arif, orang yang pernah sakit, yang mengalami sakit lumpuh daripada pinggang ke bawah, dan dari situ saya resapkan apa yang mereka katakan untuk watak Arman. Saya suka watak ni sebab saya jarang memegang watak yang di kampung. Selalunya datin-datin antagonis, tapi kali ni dia penjahit baju. Bukan senang sebab nak kena pakai energi yang banyak. Tak tahulah, mungkin pemilihan bentuk lakonan saya ini memang memerlukan energi yang banyak. Jadi Mel kena lepaskanlah semua lakonan, walaupun saya ni sampai sekarang masih lagi seorang pemalu kalau sebagai seorang pelakon. Kau dari mana? Di rumah lah, mana lagi. Nak datang jenguk abang. Abang macam mana abang? Okey? Sihat? Okey. Alhamdulillah. Ya. Abang masuk bilik. Tengok TV dulu Kita datang sini nak tengok dia. Kalau nak tengok TV kat rumah pun boleh. Asal kita datang masuk bilik. Tak suka kita datanglah tu. Tak apa, kita boleh balik je daripada tengok TV ni. Buat air dulu. Persiapan untuk saya bawa watak sebagai Hazim, of course apa-apa watak yang diberikan saya akan study dulu, saya akan baca skrip, saya akan buat pecahan apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. And watak dia more to orang kata penendam, semua marah and pembenci. Watak ini memang mencabar bagi saya. Pada saya memang sangat mencabar sebab biarlah kita bermain dengan dalaman ni. Tapi sejujurnya saya tidak puas. Saya tak puas hati dengan apa. Mungkin saya tak dapat deliver apa yang saya nak dalam drama ni. Tapi saya cuba yang terbaik. InsyaAllah yang lain semua orang, saya harap orang menilai saya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. To be honest, saya tak ada menggunakan mana-mana rujukan luar. Tapi yang saya buat adalah saya baca skrip dan olah sendiri watak tu mengikut fahaman saya sendiri, dan juga saya refer kepada director nak warnakan watak Haziq ni macam mana. So that's my reference. Angah ni kenapa ni? Muka macam tengah ada masalah dia. Macam mana Alung tahu? Macam mana Alung tahu apa? Kita ni daripada kecil membesar sama-sama tau. Tengok muka Angah pun dah tahu dah ada masalah. Alah, masalah sikit je. Tak adalah besar mana pun. Yelah, masalah sikit pun kalau simpan seorang-seorang lama-lama jadi besar juga. Angah, cuba cerita, cuba share apa masalah dia. Cukup sampai di sini saja perjalanan cinta. Okey, watak Dr. Gamal ni
Dia seorang doktor yang sangat prihatin terhadap kawan dia, Hazil. Sebelum shoot ni memang I ada study lah a few sebab lagipun my background memang my sister doctor and all. So adalah basic-basic apa benda yang kadang-kadang kita belajar bila kita tengok movie. And alhamdulillah cerita ni sebab kita ada doktor from Pantai Hospital which is consult kita. So memang dia akan monitor lah every script, every dialogue I. Untuk membuat karakter tu believable, macam Sofian pun nak percaya dia, so dia pun kenalah letak emosi. So bila dia dah beremosi dengan Sofian, dia pun dah macam-macam dengan Sofian ni, so dia pun terjatuh cinta. Scene yang paling saya suka sangat, suka menyeronokkan lah seperti mana soalan awak tu. Scene yang mana dia cuba cover line. Dia dah kantoi dia cover line dah. So benda tu dia rasa macam ada satu cabaran untuk saya. Abang, abang nak ke mana ni? Hari ni kan hari Minggu. Saya nak jumpa Farouk. Dia nak kenal dengan saya dengan bakas juruser baru saya. Kawan dia katanya. Lah, besok tak boleh ke? Tentu harap besok hari kerja. Yelah, tapi saya ni awak, saya punya fikiran dah serabut dah dekat pejabat tu. Fail-fail semua bersepah-sepah. Awak tahu kan dia dah berhenti. Kalau okey dia ni, saya suruh dia mula secepat mungkin. Awak nak ikut tak? Kuasalah saya. Malas saya nak masuk campur kerja abang tu. Bukan apa. Nanti awak boleh juga berkenalan dengan setiausaha baru saya. Kuasalah saya. Kat rumah ni macam-macam kerja lagi saya boleh buat. Saya pergi dulu lah. Baru nak ajak dia pergi pasar. Okey, pengalaman yang saya tak boleh lupakan dalam berlakon dalam cerita ni, sebab kita ada, saya masuk set ni saya tengok banyak hero, which is kita ada Reza Rosli, kita ada ramai lagi lah, kita ada ramai lagi, and kita ada Shah Jazel, semua barisan pelakon sangat kuat. Pengalaman manis adalah I like working with this team. The director memang best. Dia bagi kita explore our watak dan dia bagi ruang untuk kita colour karakter kita. Pada pendapat saya, sepanjang saya mengarah drama ni dan saya baca skrip ni, mesej ada dua, iaitu dendam dan juga kasih sayang. Maksudnya, bila kita ada perasaan dendam, secara tak langsung, dendam tu juga akan menghantui kita. Dan kita tak akan hidup dalam keadaan aman dan damai selagi tak selesai masalah dendam ini. Dan kasih sayang. Okey, kasih sayang ni sebenarnya bukan dicari. Sebenarnya kasih sayang ni dicipta. Jadi, untuk kita meluahkan kasih sayang ni bukan dalam bentuk perkataan ataupun kata-kata manis. Dia lebih kepada perbuatan. Jadi, barulah kita nampak jujur dan keikhlasan kasih sayang tu. Okey, drama wajib tonton Rindu yang Terindah sebab cerita ni tak klise. Dia tak macam cerita-cerita lain yang klise. And cerita ni dia ada konflik and dia sangat best, and bukan watak saya je, semua watak dalam cerita ni sangat best and korang wajib tengok. Lelah hati ini, lelah disakiti, ku coba bertahan, tetap ku tak bisa melupakanmu. Salahkah aku menyimpan dendam kepada si dia yang telah membunuh insan yang aku paling sayang? Setiap sesuatu kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan aku percaya juga ada sinar di hujungnya nanti. Apa sekalipun dugaan dan cabaran di dunia ini, aku harus kuat melalui segalanya. Jika anda ingin tahu kebahagiaan dan penderitaan yang saya lalui, jangan lupa untuk saksikan saya, Reza Rosli, sebagai Hazil dalam drama Rindu yang Terindah di slot Samarinda hanya di TV3. Setelah bertahun
bersamamu semakin pudar mencintaiku dan aku kini menyendiri. Cukup sampai di sini saja perjalanan cintaku kepadamu.